أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 19, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu law ihtaja ila mahallin fali'annahu law ihtaja ila mahallin law ihtaja atau asal dia law ihtaja. Ihtaja tu hamzah wasal. Kita baca dengan law ihtaja, hamzah wasal. Hamzah wasal tu macam ihdinas siratal mustaqim tu lah, hamzah wasal. Kalau kita siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita wasalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau wasal tak ada orang wasal situ. Kalau dia wasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, bukan wa iyyaka nasta'inu ihdina, taklah. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu panggil hamzah wasal. Ihtaja ni hamzah wasal. Law ihtaja ila mahallin, law ihtaja ila mahallin ay zatin yakumu biha, ila mahallin ay zatin yakumu biha. Jawab dia lakana sifatan, lakana sifatan. Tu jawab dia law, lakana sifatan. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati. Wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyati. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima. Wa maulana jalla wa azza, jalla wa azza. Dia jalla ni tanazzaha amma la yaliku bih, maha suci Allah daripada barang yang tidak layak bagi Allah. Wa azza ittasafa bima yaliku bih, bersifat Allah Ta'ala dengan sifat yang layak dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu jalla wa azza. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaisa bisifatin walau ihtaja ila mukhassisin, walau ihtaja ila mukhassisin ay mujidin lakana hadisan kaif. Walau ihtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaif, kaifa. Waqad qamal burhanu, waqad qamal burhanu ala wujubi kidamihi ta'ala
wa baqa'ih. Ini matan Ummil Barahin. Ini terjemahan dia. Dan ada pun dalil. Burhan tu dalil. Dan ada pun dalil wajib, yani wajib pada akal, qiyamuhu ta'ala binafsih, wajib pada akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Apa dalil akal dia? Maka kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia ya Allah kepada zat, jikalau berkehendak Allah kepada zat, hok dalam matan Ummil Barahin tu, fali annahu lawihtaja ila mahallin, maka kerana sesungguhnya jikalau berkehendak ya Allah ila mahallin, kepada tempat. Itu mahallin ai zatin yakumu biha, zat yang berdiri ia zat yang berdiri ia ya Allah biha dengannya, dengan zat. Itu mahallin, tempat, dia jemah dengan zat. Jikalau berkehendak ia kepada zat, nescaya adalah ia ya Allah sifat. Dan sifat itu tiada bersifat dengan sifat ma'ani, dan tiada bersifat dengan sekalian sifat maknawiyah. Dan Tuhan kita Jalla wa azza itu wajib, yani wajib pada akal bersifat dengan keduanya, dengan sifat ma'ani dan juga maknawiyah. Maka bukannya Allah itu sifat. Allah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia makna kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Qiyamuhu ta'ala binafsih, terjemahan dia berdiri Allah dengan sendiri. Itu terjemahan. Apakah makna qiyamuhu binafsih? Macam ginilah. Kidam, terjemahan dia sedia. Apa makna sedia? Tiada permulaan bagi wujud Allah. Satu makna terjemahan Arab kepada Melayu. Satunya, apa maksud dia? Kidam, terjemahan dia sedia. Apa maksud sedia? Tiada permulaan bagi wujud Allah. Baqa artinya kekal, bahasa Arab pada bahasa Melayu. Kekal dengan makna tiada kesudahan bagi wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsih, makna dia Arab, terjemah Melayu, berdirinya beri Allah dengan sendiri. Makna sifat mukhalafatu lil hawadis, makna dia bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu. Apa makna bersalahan? Dengan makna tidak serupa Allah dengan segala yang baharu. Bukan bersalahan ni balah, bukan. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu dengan makna, maksud dia tidak serupa Allah Ta'ala akan segala perkara yang baharu pada zat, sifat dan perbuatan. Dia dua perekat dia. Qiyamuhu binafsih, terjemahan dia berdiri Allah dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Jangan faham hak zuhir gitu. Mana zuhir? Berdiri dengan sendiri, dengan bahawa Allah Ta'ala bangun tanpa orang tolong angkat. Tu bercanggah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Berdiri, bangun, duduk itu sifat perkara yang baharu.
Qiyamuhu, berdirinya berdiri Allah, binafsi, dengan sendirinya sendiri Allah. Amal apa? Allah berdiri tanpa bertolong. Bukan, itu mustahil. Apa makna berdiri dengan sendiri? Ini di antara sifat 20. Kalau tanya makna, tak jawab. Macam mana kita nak berpegang? Kita bukan berpegang perkataan. Apa makna perkataan tu? Apa makna sifat tu? Itu yang kita pegangi. Bukan kita pegang perkataan. Sebab itulah sifat 20 ni bukan hanya ngapa sifat 20. Itu belajar fardu ain perekat tadika. Belajar fardu ain perekat tadika. Kalau kita kata mula-mula belajar fardu ain, ngapalah dulu. Budak tadika, budak sekolah rendah, ngapa dulu. Fardu ain tak tahu duk ngapa tu. Fardu ain lah. Tapi fardu ain hak pekat awal, pekat awal. Naik setangga lagi. Kita orang yang bali ni. Orang yang mukallaf ni. Fardu ain kita sifat 20 ni kena perici satu-satu. Macam kelas kafar budak-budak tu lah fardu ain kan. Fardu ain betul lah fardu ain. Tapi fardu ain pekat mula-mula. Pekat mula-mula naik setangga. Mana apa tu? Panjang lagi lah. Hak belajar fardu ain ni. Hak pekat kafar, pekat hafal, hak tu hafal, bilang cara kasar-kasar, fardu ain lah. Patut panggil kafar. Kelas Al-Quran dan fardu ain. Apa dia panggil fardu ain? Memang fardu ain lah pekat. Tapi fardu ain pekat awal sangat. Tapi fardu ain lah. Tahu rukun semayang 13. Fardu ain. Fardu ain kena tahu rukun semayang ada 13. Kemudian naik setangga lagi, fardu ain. Rukun tahu rukun semai 13 ni kena tahu satu-satu rukun tu kena huram molek. Tu nak melengkapkan lagi fardu ain, bukan hafal mula-mula je. Kalau kata rukun yang pertama niat. Mana kau semayang hak wajib niat saja. Satu, wajib niat dan ta'ayyun. Yang kedua, wajib yang pertama wajib kosok saja. Kosok je. Saja aku nak semayang. Mana kau semayang hak wajib kosok dan ta'ayyun. Mana semayang wajib kosok ta'aruk ta'ayyun. Mana kau semayang hak niat dia wajib kosok ta'aruk ta'ayyun nafsah. Tu kena perici ya. Apa beza niat berjemaah, niat imam sebagai imam, niat makmum sebagai makmum ketika semai zuhur dengan semai Jumaat? Apa beza dia? Mesti ada beza. Sebab berjemaah zuhur fadilah, bukan syarat sah. Berjemaah Jumaat bukan fadilah, itu syarat sah. Saya waktu lain tak mari solat berjemaah di masjid, mari sekali seminggu je. Bila hari Jumaat? Kenapa datang berjemaah Jumaat? Nak dapat fadilah 27. Tak, itu syarat sah sembahyang, bukan fadilah. Hak fadilah 27 berjemaah semai zuhur. Jadi apakah beza hukum niat berjemaah? Imam niat imam, makmum niat makmum, ketika semai zuhur, ketika semai Jumaat. Itu fardu ain. Tapi ngapa rukun 13 memang fardu ain. Tapi perekat awal, perekat mula-mula je. Kalau berhenti setakat tu tak belajar dah, tak lengkap fardu ain. Saya belajar ke sekolah kelas kafar, itu fardu ain mula-mula. Berhenti setakat tu tak lepas fardu ain. Tidak menyempurnakan, tidak melengkapkan ilmu fardu ain. Balik dalam keadaan tidak lengkap ilmu fardu ain. Ilmu fardu yang mula-mula dia. Ni hak ngapa sifat 20 ni? Iyalah mula-mula. Perici satu-satu. Dia gitu. Perici satu-satu. Pekat mula-mulanya kalau tasawuf. Kena bicara, kena sebut mana kau sifat mazmumah, mana kau sifat mahmudah. Fardu ain tu. Aku naik setangga, kena perici satu-satu sifat mazmumah, kena perici satu-satu sifat mahmudah. Hak tu nak melengkapkan fardu ain.
Hak ngapa mula-mula betul fardu ain. Ngapa rukuk Islam fardu ain. Ngapa rukuk iman fardu ain. Hak suruh budak-budak ngapa tu fardu ain tu. Tapi kena naik setangga pula. Nak sah beriman dengan Allah. Siapa tangga mana baru sah beriman dengan Allah. Nak sah beriman dengan malaikat ni. Setakat mana hak sah beriman dengan malaikat. Tu nak melengkapkan fardu ain. Nak sah beriman dengan qada dan qadar. Setakat mana nak sah beriman qada dan qadar. Itu fardu ain. Hak ngapa mula-mula memang fardu ain. Tapi hak perekat permulaan. Orang sekarang ni dia ambil tu je, ambil hak ABC tu je. Ambil hak ABC je. Hak mula-mula je dia ambil. Lepas tu berhenti setakat tu. Dia beranggapan belajar fardu ain dah. Betul. Belajar fardu ain dah, tapi perekat mula-mula, perekat tadika. Tak lengkap lagi tu. Ngapa sifat 20? Qiyamuhu binafsih, diterjemahkan dengan berdiri dengan sendiri. Tu hak mula-mula. Apa makna berdiri dengan sendiri? Dia hak sifat 20 ni satu laginya kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Terjemahan dia Arab kepada Melayu. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang berkuasa. Itu terjemahan. Apa maksud keadaan Allah yang berkuasa? Ini satu lagi. Tapi hak kaunuhu qadiran ni, kalau tak erti maksud pun tak apa. Sebab jalanan yang muktamad sifat 13 je fardu ain kita. Bukan sifat 20. Sifat 13 je. Wujud sampai ke kalam. Hak dalam matan Ummul Barah ini sifat 20 lah yang masyhur kitanya. Jadi kaunuhu tak erti tak apa. Ambil jalanan yang muktamad sifat 13. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang kitanya tahu makna terjemahan kaunuhu qadiran, keadaannya keadaan Allah yang berkuasa. Apa maksud dia? Jawapan payah nak jemput betul. Tak apalah, ambil jalanan sifat 13 wujud sampai ke kalam. Itu jalanan Imam Asy'ari, jalanan yang muktamad. Jadi yang 13 ni ada qiyamuhu binafsih, berdiri Allah dengan sendiri. Apa maksud dia? Apa makna dia? Dia keluar dua makna. Sebab tu dalil ni, dalil datang dua makna ni. Dua dalil sini. Yang pertama, fa annahu law ihtaja ila mahallin. Yang kedua, wa law ihtaja ila mukhassisin. Tu dua dalil bagi dua makna kepada qiyamuhu binafsih. Dua dalil akal kepada dua makna, dua maksud bagi qiyamuhu ta'ala binafsih. Yang pertamanya fali annahu ta'ala law ihtaja ila wa ihtaja ila mahallin. Satu. Yang kedua di bawah tu fali annahu falaw ihtaja ila mukhassisin. Jadi dua sini. Dua dalil bagi dua makna maksud bagi qiyamuhu binafsih. Dia bukan hafal, bukan pegang perkataan nama sifat, tapi pegang akan maksud sifat tu sendiri. Dia makna qiyamuhu binafsih yang pertamanya, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Yang berdiri ia Allah padanya pada zat. Itu makna yang pertama. Dia ada bawah tu. Dia ada bawah, bahagian kedua daripada bawah. Dalil ni kita baca semula. Kita ambil bawah tu. Bahagian kedua ada bawah. Artinya telah dahulu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Terdahulu makna. Sekarang ni kita bicara dalil. Jangan lupalah dalam kitab, dalam matan Ummul Barahin, permulaan didatangkan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Selesai. Lepas tu didatangkan pula sifat mustahil
lawan pada wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Selesai barulah didatangkan dengan dalil wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Ni dalam matan Ummi Barahim. Adapun dalam kebanyakan kitab tauhid yang lain, di lain bicara. Yang pertama sifat wujud, didatangkan makna sifat wujud habis sesat. Apa didatangkan sifat mustahil, lawan dia sifat wujud, sifat adam, tiada. Orang sifat adam sesat. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat wujud? Mustahil Allah bersifat dengan sifat adam, sifat tiada. Tu datangkan dalil. Sesat sifat wujud, sifat mustahil adam, dalil. Pindah pada sifat yang kedua, sifat qidam. Lawan dia sifat qidam, dihurau sifat qidam apa semua, didatangkan sifat mustahil. Lawan dia sifat qidam, sifat hudus, sifat baharu. Sesat bicara sifat qidam, sifat hudus, dalil Allah wajib bersifat-sifat qidam, dalil Allah mustahil bersifat-sifat hudus, sifat baharu. Dia hak banyakkan kitab dia gitu. Matan Ummi Barahim dak. Sifat wajib dahulu 20 sesat, sifat mustahil ambil daripada sifat mustahil lah, ada sifat wujud qidam baqa. Selesai. Ni ambil dalil pula sekarang ni. Dalil sifat wujud, dalil sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatul lil hawadith. Ni dalil qiyamuhu binafsih. Ni matan Ummi Barahim. Telah terdahulu makna qiyamu binafsih ni iaitu kaya ia daripada zat. Apa kaya? Tidak berkehendak. Tu kaya, tidak berkehendak, yakni lepas ia Allah daripada zat dan daripada yang menjadi akan dia. Tu. Dua makna tu. Makna dahulu, makna ni qidam dahulu masa bicara sifat wajib. Dahulu kan makna bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsi dahulu. Surat berapa dahulu? Bicara sifat qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Muka surat 7. Surat 7. Surat 7 tu dia daripada atas tu, baris yang ke 20. Matan Ummi Barahim. Wa qiyamuhu binafsih ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Dan qiyamuhu binafsih yakni tiada berkehendak ya Allah kepada zat dan tiada berkehendak ya Allah kepada mukhassis mujid yang menjadi akan dia. Tu dahulu. Itu dua makna bagi qiyamuhu binafsih. Yang pertamanya Allah Ta'ala tidak berkehendak, kaya daripada zat dan daripada yang menjadi akan dia akan Allah. Itu dua makna. Allah kaya, mana apa ni? Tidak berkehendak ataupun lepas daripada zat. Yang berdiri ia Allah padanya pada zat. Dia satu dipanggil zat, satu dipanggil sifat. Satunya zat, satunya sifat. Faham tak ni? Kita contoh kita lah. Kita ni zat, zat yang baharu, zat. Kemudian di zat kita ni ada sifat, sifat yang baharu. Jadi zat kita ni tidak berkehendak pada zat yang lain. Adakah zat kita ni, tubuh kita menumpang di zat yang lain? Tak. Adapun sifat, sifat menumpang di zat. Sifat gagah duduk di zat. Sifat kudrah kita ni, tenaga ni, duduk mana sifat tenaga? Duduk di zat tubuh kita. Jadi zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Adakah zat kita perlu menumpang di zat yang lain? Tak. Zat ni dipanggil apa? Maqama binafsih. Barang yang berdiri sendiri. Tu dia panggil zat. Adapun sifat kudrah di tubuh kita ni, sifat dia panggil maqama bi ghairi. Barang yang berdiri menumpang di yang lain.
Sifat kena ada di zat. Contoh, zat gula tidak berkendak pada zat yang lain. Adapun sifat manis duduk di zat gula. Zat garam tidak berkendak pada zat yang lain. Sifat masin berkendak duduk di zat garam. Jadi satunya zat, satunya sifat. Jadi kalau zat tidak berkendak pada zat yang lain. Kalau sifat, sifat kena duduk di zat lah. Sifat putih kena ada di zat, duduk di orang ke, duduk di dinding ke. Sifat dia kena duduk di zat. Adapun zat tidak berkendak pada zat yang lain. Mana ni zat tubuh kita ni berkendak pada zat yang lain? Tak. Zat kita berkendak pada bumi. Tak, itu tarikan graviti. Ada ni naik dekat atas terapung lah. Cuma oleh kerana zat kita ni berbentuk, ni zat kita ni berjisim, berjin, berbentuk, nak kepada tempat kosong tu je lah. Kalau tempat tu padat dah, boleh. Dinding, tiang boleh masuk? Tak boleh lah sebab kita zat berbentuk. Cuma zat kita ni perlu pada ruang kosong. Tapi zat kita tidak berkendak pada zat yang lain. Yang berkendak kepada zat adalah sifat, kudrah, tenaga. Berkendak kepada zat. Kita balik kepada mengenal Allah. Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ada di zat Allah. Zat Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Gitu je maksud dia. Allah zat yang wajib ada, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kudrah, sifat iradah, sifat sampai ke sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga bilangan, ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang berkendak sifat yang berkendak pada zat. Allah bukan sifat. Allah zat. Zat tidak berkendak pada zat yang lain. Itu qiyamu ta'ala bi nafsi. Kaya daripada zat. Mana tidak berkendak kepada zat, kerana Allah zat yang wajib ada. Allah bukan sifat. Sebab ada satu mazhab dalam Kristian. Satu mazhab dalam Kristian. Dah kafir dak mazhab ni. Kristian tu kafir. Dah tak tanya mazhab dia nya. Kristian tu kafir dah. Ada satu mazhab dalam Kristiannya, Allah Ta'ala sifat, bukan zat. Sifat ketuhanan. Allah tu sifat ketuhanan. Bila Allah sifat berkendak kepada zat, jadi sifat ketuhanan Allah ni duduk di zat Nabi Isa. Dia buat gitu. Persoalannya, zat Nabi Isa tu baru. Tuhan tu sedia kala. Dan sebelum Allah sebagai sifat duduk di zat Nabi Isa AS, Allah sebagai sifat duduk mana? Ada tak? Paham ni dia kata Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa ni makhluk. Cuma Allah Ta'ala ni bukan zat. Allah Ta'ala ni sifat. Jadi sifat kan ada di zat. Jadi Allah Ta'ala sebagai sifat ada di zat Nabi Isa AS. Kita berpegang Allah Ta'ala zat yang wajib ada, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka Allah Ta'ala zat yang tidak berkendak pada zat yang lain. Itu dia qiyamuhu ta'ala binafsi, makna yang pertama. Kita tak pandai nak hurah. Pegangan kita macam mana? Kita berpegang Allah zat ke Allah sifat? Adakah kudrah tu Allah? Adakah iradah tu Tuhan? Adakah ilmu tu Tuhan? Adakah hayah tu Tuhan? Tak. Kudrah, iradah, ilmu bukan Tuhan. Itu sifat yang ada di zat Tuhan. Itu pegangan kita. Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain, yang diam berdiri Allah padanya pada zat yang lain. Itu makna pertama dia payah sikit. Makna kedua mudah je. Makna keduanya, dan daripada yang menjadi akan dia, Allah tidak berkendak
kepada yang menjadi akal Allah. Sebab apa? Sebab Allah sedia kala. Yang baharu macam kita ni berkendak kepada Tuhan menjadikan kita. Allah yang sedia kala, adakah berkendak pada yang menjadi akal Allah? Itu makna yang kedua, dimasuk kepada makna kepada sifat kidam, sifat yang kedua. Sebab itulah setengah-setengah kitab dia makna qiyam dan bersih satu makna saja, tidak berkendak pada zat, tidak berkendak yang menjadi akal Allah. Tidak bicara tu. Sebab apa? Sebab sudah masuk di sifat kidam. Allah ada sedia kala, tidak diadakan oleh yang lain. Adakah Allah berkendak pada yang menjadi akal Allah? Tak lah. Sebab Allah kidam, sedia. Tapi itulah makna qiyamu ta'ala binafsih yang kedua, atau lebih mudah. Makna qiyamu ta'ala binafsih ni yang pertama, la yaftakiru ila mahallin, tidak berkendak Allah kepada zat, wala ila mukhassisin, dan tidak berkendak Allah pada yang menjadi akal Allah subhanahu wa ta'ala. Dua makna. Dia pun datanglah dua dalil. Ini sekarang ni dia datang dua dalil. Bagi dua makna kepada sifat qiyamu ta'ala binafsi. Dan ada pun dalil wajib qiyamu ta'ala binafsi, maka kerana bahawasanya, ni dalil bagi makna yang pertama, jikalau berkendak ya Allah kepada zat, ila mahallin ay zatin yakumu biha, kepada zat yang berdiri ya Allah padanya, pada zat. Kalau Allah berkendak pada zat yang lain, nescaya adalah ia sifat. Sifat kalau Allah berkendak kepada zat, maka Allah bukan zat, Allah jatuh jadi sifat. Ini mustahil, sebab Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan itulah ada di zat Allah. Adapun zat Allah tidak berkendak kepada zat yang lain. Dalilnya jikalau, ni dalil akal, maka kerana bahawasanya jikalau berkendak ia Allah kepada zat, ni mustahil ni, nescaya adalah ia Allah sifat. Itu mustahil kalau Allah tu sifat. Kalau Allah tu sifat, mustahil ni. Jadi macam mana pula? Dan sifat itu tiada bersifat dengan sekalian sifat ma'ani, dan tiada bersifat dengan sekalian sifat maknawiyah. Kalau Allah tu sifat, nescaya Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan kalam. Dan tidak bersifat dengan sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman. Tak ada sifat ma'ani dan maknawiyah. Kenapa? Sebab sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Faham tak? Sifat Allah, kalau Allah sifat, tidak bersifat dengan sifat ma'ani, tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Faham tak ni? Sifat tidak bersifat dengan sifat. Tapi satu, sekarang ni kenapa kalau Allah sifat, nescaya Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah. Allah tidak bersifat dengan kaunuhu qadiran kaunuhu mutakalliman. Kalau sifat, boleh tak bersifat dengan sifat wujud qidam baqa? Kalau sifat boleh tak bersifat dengan wujud qidam baqa? Kalau sifat, kalau Allah ni sifat, kalau sifat boleh tak bersifat dengan wujud qidam baqa? Sifat boleh bersifat dengan sifat wujud. Sebab apa? Sifat kudrah Allah memang wujud, sifat wujudi. Sifat kudrah Allah bersifat dengan qidam, memang sifat kudrah Allah sedia kala. Sifat kudrah Allah boleh bersifat dengan sifat baqa, memang sifat kudrah Allah kekal. Jadi sifat boleh bersifat dengan wujud qidam baqa, sebab wujud qidam baqa bukan sifat yang ada. Dia kena pergi situ pula. Contoh kita katalah
Sifat, contoh sifat. Kalau kita kata sifat putih. Sifat putih bersifat tak dengan ada? Memanglah ada sifat putih. Sifat putih bersifat tak dengan baharu ke, lama ke? Memang. Oh, sifat putih itu, cat tu warna putih tu lama sangat dah. Baru lagi. Sifat boleh bersifat dengan sifat yang lain, tapi bukan sifat yang ada. Putih boleh bersifat dengan sifat hitam, tak boleh. Ada ni. Putih boleh bersifat dengan sifat kuning, tak boleh. Tapi putih bersifat dengan wujud. Ada sifat putih tu. Putih bersifat dengan baharu ke, lama ke. Ada ni. Putih ni, sifat putih daripada cat ni kekal molek. Boleh bersifat dengan kekal. Dia sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain, sama-sama sifat yang ada. Qudrah tidak bersifat dengan iradah. Qudrah tidak bersifat dengan ilmu. Qudrah tidak bersifat dengan hayat. Tapi qudrah bersifat dengan sifat wujud. Qudrah bersifat dengan qidam. Qudrah bersifat dengan baqa. Qudrah Allah mukhalafah akan qudrah yang baru. Qudrah Allah bersifat dengan wahdaniyah. Sebab sifat qudrah Allah wahdaniyah pada sifat. Qudrah bersifat dengan satu, iradah bersifat dengan satu, ilmu bersifat dengan satu. Mana qudrah bersifat dengan wahdaniyah. Sebab wujud qidam baqa sampai wahdaniyah bukan sifat yang ada, cuma sifat yang kita reti sahaja. Adapun qudrah ada, iradah ada, ilmu ada. Qudrah tidak boleh bersifat dengan iradah. Sekarang Allah ni bukan zat, Allah sifat. Allah ni sifat. Bila Allah ni sifat, sifat Allah ni adalah. Allah ni ada, tapi sebagai sifat. Allah sebagai sifat tidak akan bersifat dengan sifat qudrah. Sebab sifat tidak akan bersifat dengan sifat yang ada yang lain. Maka tidak bersifat dengan sifat ma'ani lah, qudrah sampai ke kalam. Tapi kalau Allah sebagai sifat, boleh bersifat dengan sifat wujud. Kalau Allah sebagai sifat, boleh sifat qidam baqa. Tapi kalau Allah sebagai sifat, tidak akan bersifat dengan qudrah, iradah sampai ke kalam. Sifat ma'ani. Sebab itulah kalau Allah sifat, tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat nafsiyah salbiyah, qudrah, wujud, qidam baqa bersifat. Jadi kalau Allah sifat, nescaya tiada bersifat dengan dan sifat itu tiada bersifat dengan sekian sifat ma'ani, sifat yang ada, dan tiada bersifat dengan sekian sifat maknawiyah. Dan Allah dan Tuhan kita Azza wa Jal itu wajib bersifat dengan keduanya. Allah wajib bersifat qidam baqa. Kalau Allah tidak bersifat sifat qidam baqa, mana mari langit bumi Mana mari langit bumi kalau Allah tidak bersifat sifat qidam baqa? Jadi ada langit, ada bumi menjadi dalil Allah bersifat qudrah iradah. Bila Allah bersifat qudrah iradah, pasti Allah zat, Allah bukan sifat. Ada langit, ada bumi, dalil wajib Allah bersifat dengan sifat qudrah. Bila Allah bersifat dengan sifat qudrah, pasti Allah ni zat, bukan sifat. Sebab kalau Allah sifat, tak ada qudrah. Bila tak ada qudrah, tak ada langit bumi. Langit bumi ada, berarti wajib pada akal Allah bersifat dengan sifat qudrah. Apabila Allah bersifat dengan sifat qudrah sampai ke kalam, kanuhu qadir sampai kum takliman, berarti Allah adalah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Beliku-liku tau. Jadi beliku-liku tau. Tu ulang-ulang dah tu. Tapi jadi macam beliku-liku. Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Kalau ni dalil akal. Kalau bicara Allah ada, itu sifat yang wajib. Jikalau Allah tiada, didatangkan jikalau mustahil tu. Allah bersifat dengan sifat qidam,
jikalau Allah Ta'ala baharu. Allah bersifat dengan sifat baqa. Dalilnya dalil akal. Jikalau Allah Ta'ala binasa. Allah bersifat-sifat kudrah. Dalilnya jikalau Allah bersifat dengan sifat lemah, nescaya tidak ada langit dan bumi. Langit dan bumi ni ada ni. Itu dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Sekarang ni kita berpegang Allah adalah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Kalau Allah sifat macam mana? Itu dalil dia. Kerana jikalau Allah Ta'ala sifat, nescaya Allah sebagai sifat tidak akan bersifat dengan kudrah iradah sampai ke kaunuhu mutakalliman. Tapi kalau Allah sebagai sifat boleh bersifat dengan wujud dan baqa. Tapi kenapa Allah sebagai sifat tak boleh bersifat dengan sifat kudrah sampai kaunuhu mutakalliman, ma'ani dan manawiyah? Sebab sifat ma'ani sifat yang ada, maknawiyah melazimi akan sifat ma'ani. Jadi kalau Allah satu sifat yang ada, tidak akan bersifat dengan kudrah iradah yang ada. Kalau tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah, tak ada makhluk ini. Makhluk ada kan? Makhluk ada menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Apabila Allah bersifat sifat kudrah, berarti Allah zat bukan sifat. Sebab kalau Allah sifat, tak ada kudrah iradah. Tak ada kudrah iradah, tak ada langit bumi. Langit bumi ada, dalil Allah bersifat kudrah iradah ilmu. Bila Allah bersifat kudrah iradah ilmu, pastilah Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Mana? Dia bunyi payah, tapi akidah kita gitulah. Kan ada orang pegang kudrah itulah Tuhan, tak ada. Iradah itulah Tuhan, tak ada. Allah zat diri Tuhan, zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan lah yang berdiri di zat Allah. Zat Allah tidak berkendak pada zat yang lain, sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Zat tidak berkendak pada zat yang lain ni. Contoh tadilah zat kita. Ni zat tubuh kita berkendak pada zat yang lain? Tidak. Kita rasa macam mana? Zat kita berkendak pada Allah tu bab lain tu. Nak cerita atas diri zat kita ni berkendak pada zat yang lain? Tidak. Tapi sifat kudrah, sifat tenaga yang baharu berkendak kepada zat tubuh kita. Ada ni. Ada ke kudrah tenaga yang baharu ni duduk mana? Duduk di udara? Tak ada, tak ada. Kudrah ni ada di zat manusia, kudrah ni ada di zat binatang. Tuhan jadikan sifat kudrah di zat manusia, Tuhan letak sifat kudrah di zat binatang. Jadi sifat berkendak kepada zat. Jadi Tuhan pun jadikanlah sifat kudrah di zat tubuh kita. Tuhan jadi sifat kudrah di zat tubuh binatang. Sifat berkendak kepada zat. Adapun zat tubuh kita tidak berkendak pada zat yang lain. Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah sebagai zat tidak berkendak kepada zat yang lain. Itulah makna qiyamuhu ta'ala binafsih, makna yang pertama. Jadi pun mari dalil. Ini dalil bagi makna yang pertama. Dalil bagi makna kedua pula, dan jikalau berkendak ia. Dalam hak Jawi itu, dan jikalau ia berkendak ia, ia yang pertama tu bulat lah, tak ada tu ia yang pertama tu. Hak Rumi macam mana? Dan jikalau berkendak, dan jikalau ia berkendak ia gitu juga. Ia yang pertama tu tak ada, hak bulat. Dan jikalau, ni dalil akal makna qiyamuhu ta'ala binafsi, makna yang kedua. Dan jikalau berkendak ia Allah kepada yang menjadi akan dia. Ni bro. Nescaya adalah ia Allah baharu jadinya kalau berkendak pada yang menjadi akan dia. Betapa kaif
betapa sah yang demikian itu. Betapa kelakuan yang demikian itu. Mana betapa sah kelakuan yang demikian itu, yang demikian baharu Allah. Kenapa? Kerana sesungguhnya telah terdahulu berdiri dalil atas wajib kidam Allah dan bakoknya. Kejap dah kan dahulu dalil Allah bersifat-sifat kidam, dalil Allah bersifat-sifat bakok. Dalil Allah ada, tidak ada permulaan. Jadi bila kejap dah kita berpegang Allah bersifat kidam bakok, pastilah Allah tidak berkendak beri menjadi akal Allah. Sebab Allah ada sedia kala. Hak kidam bakok tu, hak tu dibelaziman lah kidam bakok tu. Kidam bakok dibelaziman. Sebab tiap-tiap yang tidak ada permulaan, pastilah tidak ada permulaan. Itu kaedah yang qat'iyah, kaedah yang putus. Tak boleh nak buka dah tunya. Kullu man wajaba lahul qidamu istahala alaihi al-adam. Hak wajib sedia, mustahilah ketiadaan. Mana pun ni, hak ada sedia kala, mustahil ada kesudahan di akhirnya. Mustahil binasa lah. Sekarang ada Allah, ada yang sedia kala. Mustahil akan timbul ketiadaan kemudian. Mustahil binasa. Bila Allah ada sedia kala, pastilah Allah kekal. Sebab permulaan pun tidak ada, takkan ada kesudahan. Itu kidam bakok. Di sekali tu kidam bakok. Jadi apabila Allah Ta'ala sedia kala sedia, pasti Allah kekal. Bila Allah sedia, tidak berkendak kepada yang menjadi akan dia akan Allah. Tidak berkendak kepada yang menjadi akal Allah nilah makna qiyamuhu ta'ala binafsi yang kedua. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsi ada dua makna. Didatangkan dalil, dua dalil. Sebab itulah jikalau tu dua kali. Jikalau yang pertama, maka kerana bahawa tu jika berkendak daripada zat, itu dalil kepada qiyamuhu ta'ala binafsi makna pertama. Kemudian hak tadi pula, dan jikalau berkendak daripada menjadi akan dia, itu dalil qiyamuhu binafsi makna yang kedua lah pulaknya. Jadi dua makna. Artinya telah dahulu makna qiyamuhu ta'ala binafsi itu. Mana? Iaitu makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi dua makna. Kaya ia daripada zat. Mana apa ni? Kaya tidak berkendak kepada zat, lepas daripada zat. Sebab Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Dan daripada yang menjadi akal dia menjadi akal Allah. Itu dua makna. Apa makna qiyamuhu nafsi? Ai la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Itu makna qiyamuhu binafsi. Apa makna dia? Tiada berkendak Allah kepada zat, dan tiada berkendak Allah kepada yang menjadi akan dia. Apakah dalil Allah tidak berkendak kepada zat? Dalilnya kalau Allah zat, kalau Allah bukan zat, pasti Allah sifat. Bila Allah sifat, tak ada kudrah iradah. Kerana sifat tidak bersifat dengan sifat wujudi yang lain. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, tak ada langit bumi. Bila langit bumi ni ada, dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Bila Allah bersifat-sifat kudrah, berarti Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Itu makna yang pertama. Wala ila mukhassisin. Dan tidak berkendak Allah pada menjadi akal Allah. Sebab apa? Sebab kalau berkendak pada menjadi akal Allah, nescaya Allah Ta'ala baharu. Mustahil Allah Ta'ala baharu. Sebab kejap dah kita pegang dengan dalil sendiri, Allah bersifat dengan kidam bakok. Sebab Allah ada yang hakiki, wujud yang hakiki. Dia berliku-liku, kita sama pula minggu depan. Jadi kena ingat molek tu. Makna qiyamuhu binafsi ada dua tu. Tidak berkendak pada zat, dan tidak berkendak kepada yang menjadi akan di akal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak perici ni, nak melengkapkan fardu ain.
Bukan hafal saja. Hafal budak-budak fardu ain, tapi peringkat permulaan sangat. Tak lengkap, banyak lagi lah. Tak cukup sangat-sangat lagi untuk melengkapkan fardu ain. Macam tadi lah. Ngapa rukun semayang ke, ngapa rukun wuduk ke, ngapa rukun mandi wajib ke, fardu ain belaka hak belajar budak-budak tu. Tapi hak tu pekat ngapa sangat. Hak mula-mula saja, ngapa saja. Hak mula-mula. Hak mula-mula sangat. Fardu ain ni kena perici. Tiba-tiba pakai hak hafal tu sifat 20 pun pakai hafal wujud kidam bakok sampai kaunuhu mutakalliman. Bicara bab semayang pakai hafal rukun 13 saja. Syarat rukun 13 tak tahu. Syarat takbir pun tak tahu. Syarat qiyam pun tak tahu. Syarat Fatihah pun tak tahu. Tu jauh sangatlah nak lengkap fardu ain. Kita budak-budak sekolah fardu ain hak mula-mula. Fardu ain hak pekat tadika. Tapi dia ambil fardu ain pekat tadika, dia amal bawa tu sampai ketua. Fardu ain pekat tadika belajar ilmu dunia sampai ke langit yang berapa tu? Langit hijau panggil tu. Langit hijau lah. Sampai ke langit hijau dia belajar ilmu dunia. Belajar agama fardu ain tadika je. Ngapa berhenti setakat tu. Ngapa sifat 20, ngapa rukun iman, ngapa rukun wuduk, ngapa rukun semayang. Tu tadika fardu ain hak mula-mula. Berhenti setakat tu, lepas tu nak bawa sampai ke mati. Cukup ilmu agama gitu. Man aradal akhirah fa'ala bil ilm. Nak akhirat, ilmu kena cukup. Wa man aradad dunya fa'ala bil ilm. Orang nak dunia kena ada ilmu cukup. Orang nak dunia kena ada ilmu, orang disepakat. Tak ada orang tinggal ilmu dunia. Tapi nak akhirat lah kitanya. Tapi ilmu macam mana? Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu. Nak dunia kena ada ilmu ni, tu tak sudah using. Orang nak belajar belaka untuk berjaya dunia. Untuk akhirat kena ada ilmu. Ilmu fardu ain bukan banyak. Tiba dia ambil fardu ain hak pekat tadika je. Berhenti setakat tu bawa sampai ketua, itulah sebagai untuk akhirat. Jauh sangatlah. Sebab ada orang tanya, dia kata dah hak belajar sekolah tu dak fardu ain. Fardu ain. Tapi pekat ABC orang panggil. Pekat nak kena ABC barunya. Baca pun tak pandai lagi. Soalan buat bandingan gitulah. Mana fardu ain dah dia belajar sekolah rendah. Fardu ain tapi pekat mula-mula sangat. Tak cukup, banyak lagi nak bagi cukup. Tapi betul fardu ain, tapi tak boleh berhenti setakat tu. Kalau berhenti setakat tu tadilah. Ilmu dunia sampai ke langit hijau, ilmu akhirat ambil tahap sekolah tadika sahaja. Fardu ain tapi peringkat mula-mula. Hak sifat 20 kena perici satu-satu. Ni hak bicara hak dalam kitab kita ni. Kena perici dengan sifat wajib, sifat mustahil. Kena datangkan dalil. Kena datangkan dalil. Hak orang belajar pekat tadika tu, hak kafar tu disebut tak dalil tak tahulah. Wujud kidam bakok hafal. Dalil tak lagi dak. Tu wallahu alam lah. Ni dalil kena ada sini ni. Ni hak fardu ain kepada kita. Satu-satu pegangan kita ada bersifat 20 wajib kena ada dalil. Adapun dalil kaya, mana terkaya daripada zat tempat ia ya Allah berdiri, maka kerana bahawasanya jikalau berkendak ia kepada zat, nescaya adalah ia sifat. Jadi hak ni nak menghuraikan hak matang tadi. Hak matang Ibrahim tadi saya hurai dah sekali. Hak ni huraian kita Bidayatul Hidayah. Kalau beli liku-liku kau, kita pergi pula kepada Bidayatul Hidayah, itu hurai minggu depan pula. Gitulah. Berulang. Maknanya kalau hak mula-mula kita tak berapa nak boleh turut, ulang tu lah, barulah kita boleh nampak sikit-sikit insya-Allah atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin.
wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.